juga tadabbur dengan guru-guru. Kadang dengar saja pun tak boleh juga. Kadang duduk belajar kat YouTube, tak salah kita mendengar, tetapi kadang-kadang tak sampai habis. Berlain dengan guru ni kita boleh bertanya, begitu. Dia menutup semua pintu-pintu syirik, resepi syirik, pengagungan yang lain selain daripada Allah yang menyerap di dalam jiwa orang mukmin itu ditutup supaya tak datanglah pintu-pintu syirik tu. Ya. Dulu zaman Bani Israel, asal pemujaan berhala ni sebenarnya datang daripada rasa, kita panggil apa, kita rasa teragungnya dengan manusia tertentu. Ada beberapa nama-nama besar orang-orang alim dan soleh ketika zaman Bani Israel, zaman Nabi Nuh dahulu, sebelum Nabi Nuh lagi. Ya, maka orang-orang yang soleh ini diingati. Bila cara dia nak ingat, dia ukir patung. Bukan dia sembah mulanya. Proses nak jadi tu. Mulanya sekadar ukir untuk tengok, oh ni lah. Wah, anak cucu tak boleh tengok dengan orang soleh yang tak boleh jumpa, dia dah meninggal. Kurang-kurang ada benda lah boleh tunjuk. Mula-mula. Lepas itu syaitan goda. Lama kelamaan daripada sekadar gambar kepada pemujaan, maka rentetan itu berlakulah pemujaan berhala. Ya. Kita tengok berhala-berhala yang ada. Benda ni kadang jadi sensitif kalau dipandang serong. Ya. Kalau boleh jangan rekod hak ni. Hak ni sendiri orang boleh buat kat face, dia bawa, dia kata hina agama. Kenapa berhala-berhala ini direka dalam bentuk yang menakutkan? Supaya ada kegerunan. Daripada kegerunan akan muncul kononnya ada keistimewaan kepada patung-patung ini. Sebab itulah kita tengok ada hak perut buncit, hak ada bermisai, pegang tombak, bertanduk, kan? Separuh manusia, separuh haiwan, supaya nampak sesuatu yang ganjil kerana boleh menghadirkan ketakutan. Sebab tu je, tak ada apa pun. Tetapi bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajar kita. Kita takut dengan Allah bukan kerana adanya bentuk rupa begitu. Kita takut dengan Allah kerana kita patuh dengan zat dan kudratnya. Ya, zat, sifat dan af'alnya, keseluruhannya. Tidak perlu ada wajah, tetapi apa yang kita melihat di atas muka bumi ini, gambaran kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ada ayat makru'ah dan ayat manzurah. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Ada ayat makru'ah, ada ayat wa iza quri'a 'alal qur'anu la yasjudun. Ada ayat Quran yang bila kita baca boleh mendatangkan keimanan. Ada ayat yang menceritakan dalam Quran bila kita tengok, dia datang kegerunan kepada kita. Kerana Islam mengajar bukan melihat nikmat, tetapi melihat kepada pemberi nikmat. Kita makan durian sedap, kita puji musangking tu kau-kau. Kita tak puji Allah Ta'ala yang mencipta musangking tu. Ya? Kita dah puji, pandailah mat jaga pokok. Mat dapat nama. Pada mat pun baja beli dekat kedai. Ya? Maka yang mencipta tu, kita selalu memuji nikmat daripada pemuji memberi nikmat. Sebab itu beza kalau kita rujuk dalam tafsir Quran. Dia kata ma farqu bainal hamdu wasyukru. Ma farqu bainal hamdu wasyukru. Kalau tuan-tuan mengaji tafsir surah Fatihah, saya rasa dalam banyak-banyak surah yang saya belajar sikit je pun. Banyak lagi orang mengaji banyak. Saya mengaji Fatihah tu saja hampir 4 tahun tafsir surah Fatihah. Memang ayat 7 je. Tetapi sebab tu dia panggil Ummul Kitab. Ayat yang pertama cangkup dengan surah ni, berkaitan dengan ayat ni sebab dia Ummul Quran, ibu Quran. Panjang besar sungguh. Sebab tu mengaji tafsir Quran Fatihah saja cukup lama, cukup besar tafsiran dia. Perkataan alhamdulillahi rabbil alamin, dia bagi penafsiran yang berbeza daripada maksud apa beza syukur dengan terima kasih. Cuma orang keliru dari segi term perkataan kalimat bahasa. Ya? Dalam bahasa Melayu ada kalimat syukur, ada perkataan terima kasih. Dalam bahasa Arab ada kalimat alhamdu dan asyukru. Asyukru dalam bahasa Arab terima kasih, alhamdu syukur. Bahasa Melayu syukur is syukur, ya, syakurat
syukur apa, terima kasih. Jangan tertekor dengan tu. Dia beza dia gini. Contoh, seorang anak dibesarkan oleh seorang bapa, belajar, lulus cemerlang masuk UC ataupun cemerlang, mak dia kata, syukurlah kepada bapa kamu. Salah. Dia kena kata, bersyukurlah kepada Allah dan terima kasih kepada bapa. Bersyukur tak boleh kepada manusia, hanya pada Allah. Terima kasih pada makhluk. Term perkataan tu. Sebab tu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan Allah kepada Tuhan sekalian alam. Sebab itu bersyukur direct pergi Allah Ta'ala. Tak boleh kona-kona kat tempat lain. Bukan hak makhluk, hak Allah. Alhamdulillah. Sebab tu beza. Begitu juga perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai perbezaan yang berbeza. Orang tanya ni nak ngaji fiqh ke ngaji tafsir? Fiqh dia tak boleh elak pada tafsir. Tafsir ibu. Hadis ibu. Maknanya mesti ada mainan dua benda tu, mesti ada kaitan. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim berbeza. Pemurah dan pengasihan. Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahim pengasihan. Ar-Rahman Allah Rahim, Allah pemurah ala kulli makhluqat fi dunya wal ala makhluk. Maknanya Tuhan pemurah kepada semua makhluk, tak kisahlah dia tu makhluk jenis apa, sama ada khinzir sekalipun, apa agama dia manusia tu, apa bangsa dia, apa bahasa dia, apa negara dia, Tuhan pemurah kepada semua. Dia boleh hirup udara, dia boleh hidup macam orang lain, dia boleh berjalan proses sebagai makhluk tu sebagaimana kehendak makhluk. Maknanya hak-hak dia sebagai makhluk Allah Ta'ala bagi secara bebas tanpa ada klasifikasi. Namun perkataan Ar-Rahim, Allah kecilkan yang Allah beri itu kepada siapa? Hanya kepada orang Islam. Dalam Islam bukan semua yang dapat, tetapi hanya dapat pada golongan al-mu'min wat-taqwa, orang beriman dan takwa sahaja yang mendapat rahim Allah. Itu beza dia. Jadi perkataan ar-rahim, pengasihani Allah, Allah hanya kasih kepada yang beriman dan bertakwa. Sekadar Islam tak. Sebab itu perbezaan dalam Quran ada sebut beza muslim, mukmin. Perkataan muslim tu, muslim tu Islam, tapi tak semuanya Islam tu mukmin. Ramai Islam saja, tak ada pun Islam yang beriman. Ada yang dua-dua, dia Islam dan dia beriman. Begitu. Ya. Apabila turunnya surah An-Nasr, iza ja'a nasrullah wal fath tu, ketika Fathul Makkah, orang masuk Islam ramai-ramai. Bila masuk Islam ramai-ramai, mereka berkata kepada Nabi, qalu amanna, kami dah beriman. Maka Allah Ta'ala turun ayat, qul ya Muhammad lam tu'min, mereka belum lagi beriman, kerana al-iman lam yadkhulu fi qulubihim, iman belum masuk dalam hati mereka. Katakan kepada mereka, qalu aslamtum, katakan kepada mereka, kami baru Islam. Nampak beza? Ya? Maka di sinilah antara benda-benda yang perlu kita fahami, antara rahmat, perkataan syukur, terima kasih, ada kita boleh kadang-kadang tak reti, tak apa, tak tahu, tetapi dari segi hukumnya syukur itu kembali hanya kepada Allah, terima kasih kepada makhluk. Syukran tu terima kasih, bahasa Arab syukran. Bahasa Arab syukran terima kasih. Ya. Asyukru tu alhamdu. Ya. Lepas tu dia tengoklah term wazan perkataan syakura, syukuran. Tu dia jadi lain lah wazan pula. Ya. Tengoklah isi apa. Maka dia kata dekat sinilah yang menunjukkan antara membezakan ada orang beriman, bertakwa dan sebagainya. Namun bagi yang nak menjaga warak. Warak ni apa?
nak menjaga keaslian, kesucian, tak nak ada campuran segala benda-benda yang rosak, maka kaedah di dalam usul fiqh dia kata al-khuruj minal khilaf mustahabun, iaitu keluar daripada khilaf itu lebih baik. Ada boleh, tak boleh, tak payah gambar, selamat. Betul tak? Clear. Ni yang dipampang. Ni cerita dia, cerita gambar pang. Tuan-tuan nak simpan album, simpan lah, tak ada masalah. Kerana dia nak tutup isu yang berkaitan ni, gambar manusia ni berkaitan dengan timbulnya syirik-syirik tadi. Takut proses tu, bila dia ada syadduz zara'i, dia halang, dia tutup pintu-pintu tadi, maka orang Islam tadi terselamat. Ini pendekatan di sisi mazhab al-Imam Syafi'i. Sebab kaedah dia nasirus sunnah wa qati'ul bid'ah. Tu Imam Syafi'i. Dia kata bila ustaz dia cakap bidah-bidah ni, mulalah. Tak, memang ada isu yang berkaitan dengan amalan bid'ah yang ditolak. Ada benda-benda umpamanya yang lebih baik daripada benda tu kita buat, ada jalan keluar, tinggalkan amalan itu. Baik, kena tinggal, wajib. Wa kullu bid'atu dalalah wa kullu dalalah finnar. Para malaikat, para malaikat Allah Azza wa Jalla tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar dan patung-patung. Justru orang yang menggunakan gambar-gambar tersebut terhalang daripada mendapat keberkahan. Malaikat masuk ke dalam rumahnya dan terhalang daripada mendapat doa dan juga istighfar mereka. Dia begini, kenapa Al-Imam Syafi'i masuk perkataan keberkatan? Kerana dua tempat institusi yang menjadi rutin kepada manusia yang namanya orang Islam beriman. Orang Islam beriman dia tak tinggal dua tempat. Satu rumah dia, kedua ialah masjid. Selain kita berdoa di masjid, kita akan berdoa di rumah. Sebab itu ada satu hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan, dia kata ayyuhan nas sallu fi buyutakum. Dia kata, wahai manusia, wahai orang beriman, salatlah kamu, salat aitu sallu salatun nafilah. Maksudnya dalam hadis tu dia kata tentang salat nafilah. Nafilah ni apa? Sembahyang sunat. Sembahyanglah sunat di rumah, kan? Di rumah kamu. Tapi dia kata wa afdalu salatil maktubah fil masjid. Maka afdal pada orang lelaki itu untuk salat di masjid, salat yang maktubah. Maktubah tu salat 5 waktu yang telah ditetapkan. Kan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kan? Sembahyang telah ditetapkan waktunya tu. Jadi yang ditetapkan waktu tu maksudnya salat fardu tu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka yang tu Nabi cerita tentang afdalnya orang lelaki salat di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Namun salat yang mengiringi salat fardu dilakukan di masjid. Termasuklah salat tahiyatul masjid. Kadang tahiyatul masjid pun orang duk pening. Macam mana tahiyatul masjid? Fiqh dia senang je. Keluar masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid semula. Ada pun pendapat yang kuat menyatakan kalau kita keluar, dah keluar masjid, kita masuk semula. Boleh mendirikan masjid kerana dia adalah perbuatan mendahului pada niat. Sebab masuk masjid, maka sunat itu terjadi. Sebab tu salat tahiyatul masjid tu bukan boleh buat di rumah. Bukan boleh buat di mana-mana tempat, tepi stesen bas, suka-suka. Dia hanya di masjid ataupun tempat yang telah diputuskan kepadanya sebagai masjid ataupun diangkat sebagai masjid. Tu banyak kategori lah. Lagi orang tanya pula, surau boleh Ustaz? Tu dia macam, tuan-tuan kena tengok balik lah. Saya tak nak lari daripada fatwa Selangor. Tuan-tuan tengok fatwa Selangor, dia ada yang diangkat sebagai masjid, ada yang surau. Itu fatwa. Secara umumnya
apabila satu tanah itu dibangunkan hanya untuk tempat ibadat, maknanya tidak akan berlaku sampai bila-bila kawasan itu jadi tiba-tiba jadi pasar raya. Takkan jadi gitu. Dia memang dikhususkan, macam tanah ni memang dikhususkan di atas tanah wakaf, maka di situ dibenarkan melakukan salatul tahiyatul masjid. Panjang isu dia. Nanti ada orang tanya pula, Ustaz, macam mana yang orang ada boleh niat, pendapat ulama yang kata boleh kat rumah dia niat tempat tu jadi masjid, maka dia boleh solat. Ada fiqahnya, tapi bukan saja orang salah faham. Oh, kalau gitu dia cerdik, dia mula kreatif lah. Tak payah pergi masjid lah. Satu. Yang kedua, kita sembahyang Jumaat kat sini, dia mula dia dah kreatif. Cuma kenapa ada perbincangan fiqh yang sebegitu? Itu sebagai way out kepada berlakunya situasi orang tak boleh hadir ke masjid. Macam pandemik dulu. Berapa lama kita tak boleh hadir masjid? Sampai yang tak pergi masjid pun pandai cakap. Sampai kita dengar pun terbakar kita. Pasar raya dah boleh masuk, masjid tak boleh. Bila lagi kita nak pergi masjid? Bila boleh buka aja, dia pun lebuh. Tak tahu dia ke mana. Ruang masjid punya besar lagi. Kan? Dia entahlah ke mana. Berkicau je lebih. Marah Tok Imam, sian Tok Imam kena marah. Perkara agama kena petikai. Zaman tu kita dengar. Padahal tim yang rajin datang masjid tak kata apa pun. Terlibat ke? Tak boleh. Tak apa sembahyang rumah. Boleh dia datang. Yang ni tak boleh, kokok cukup kuat. Bila boleh, mana hak duk cakap tu? Saya pernah tanya. Dia cakap sedap saya dengar. Saya kata pergi tak masjid. Saya kata saya jumpa setakat ni 80% yang cakap tu tak pergi pun masjid. Yang cakap tu sebab geng istiqamah ni masjid, dia tak heran pun. Tak boleh pergi. Pandemik. Fine. Relax kat rumah. Main kat rumah. Boleh dia pergi. Yang tak boleh ni, dia memang gitulah hakikatnya. Bila boleh je, patut-patut tak muat masjid ni. Kan? Tapi telajak luas. Tak ada. Jadi inilah antara isu yang perlu difahami antara orang yang memahami tentang masjid dan rumah dan masjid. Sebab itu tentang solat tadi, tempat kita memohon munajat kepada Allah selain daripada masjid di rumah. Sebab itu sebagai orang Islam, orang beriman, kita kena ada juga ruang sikit dekat rumah kita. Kita pandai buat ni ruang tamu, ni library, bilik bacaan. Adakah orang buat begitu? Oh, ni tempat ni tempat ngeteh, rehat-rehat, ada kolam ikan. Oh, ni tempat masak. Memang betul, ramai orang buat ada pun. Ada tak? Dia buat satu, tak perlu besar, khas untuk dia bermunajat malam-malam. Contoh letaklah sikit, tak pasang kipas bagi sejuk sikit ke aircon ke, buatlah ada sikit posisi kita untuk tempat kita bermunajat dengan Allah. Selain daripada kita datang ke masjid di malam hari kita nak semayang, ya, kita mengadu dengan Allah, situlah tempatnya. Sediakan. Maka tempat tu tempat kita berzikir, tempat kita mengadu dengan Allah. Ya. Kita bukan mengadu hanya kepada manusia, cerita aku susah dan sebagainya. Mengadulah pada Allah. Maka sediakanlah sikit tempat yang tak ada gangguan. Yang anak tak kacau kat situ, buat dalam bilik kita. Yang rumah kita pun tak kacau kat situ. Dan ataupun boleh ada ruang sikit lagi yang boleh join dengan dia sekali untuk beribadat di malam hari. Kena buat. Saya, tuan-tuan, pakat kita kena buat dan berusaha. Kerana itulah antara mukmin, orang Islam, dia nak cukup tu, dia kena ada apa orang panggil, set tu kena ada. Dia tak boleh semata-mata semayang 5 fardu, tak boleh gitu saja. Dia kena ada amalan-amalan sunnah, semayang malam, dia kena begitu. Untuk menghidupkan budaya dia dengan Allah itu tidak terputus, memang kita kena buat. Kan? Alah, macam baik sangat. Memang kita nak baik. Orang nak kata biar, sebab perjalanan kita di sana kita tidak tahu lagi macam mana. Dan kita boleh diambil oleh Allah bila-bila masa. Dan disitulah tempat untuk kita bermunajat. Ni di rumah. Di masjid banyak ruang. Memang khas. Ya, kita pun bukan boleh tidur selalu kat masjid. Sekali-sekala. Tapi di rumah kita boleh buat qiyamul lail setiap hari. Ya? Jadi sediakan sikit tempat untuk kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tempat kita bersuluk, tempat kita berzikir, tempat kita baca Quran, tempat orang tak ada gangguan, tempat yang tenang.
Ya. Dalam bilik kita je, kecil je pun cukup. Janji selesa dan tiada gangguan. Maka tempat-tempat inilah yang memerlukan yuhadiruna du'aul malaikah, yang nak ada hadirnya malaikat. Bila datang je malaikat ni siapa? Ya, apa tarikh dia? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senang. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah buat benda maksiat yang Tuhan larang, tak pernah, tak ada langsung. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa Tuhan suruh. Ya, apa yang Tuhan tak suruh dia tak buat, yang Tuhan larang lagilah dia tinggal. Dia sam'uhu wa tam'uh. Apa dia report dengan Allah Ta'ala, Allah tak tikai. Allah tahu dah ni jenis ni AA lah, BB lah. Begitu. Maka bila dia report pada Allah, ni hamba kamu yang beriman. Ya. Bila malaikat amin doa itu makbul. Bila malaikat mengaminkan doa kepada hamba yang istighfar, doanya diampun. Dalam hidup kita, selain berdoa, sebab tu dia bezakan wa yad'uhum wa yastaghfir lahum. Doa dan istighfar. Doa, kita berdoa. Pada masa yang sama, istighfar ada benda yang zikir untuk mohon keampunan selain daripada doa. Sebab itu, orang yang memahami sayyidul istighfar, dia akan beristighfar dikala dia senang, dia istighfar dikala dia susah, dia akan istighfar. Apa sahaja keadaan, dia akan beristighfar. Istighfar ni kena. Sebab apa? Apabila terputusnya nyawa dan jasad, bila Allah benamkan kita dalam perut bumi, maknanya bila kita dikebumikan, kita dah mati, kita duduk di alam barzakh, tak ada yang melain berharga melainkan keampunan. Keampunan tu dia mesti develop daripada bumi, daripada dunia. Dan Allah tak terima apa sahaja istighfar dia setelah dia mati. Tak terima dah. Kerana amalan itu valid di atas muka bumi. Sebab itu kita kena istighfar. Ya. Sebab itu dalam surah An-Nas tadi kalau tuan-tuan refer, ayat dia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi bertasbih, Nabi pun beristighfar. Hak tu confirm masuk syurga tu. Confirm dah Nabi kata yang mula-mula dibangkitkan aku. Di atas perut semua hidup mati ni, bila Nabi angkat, Allah Ta'ala bangunkan Nabi SAW yang mula dibangkitkan, yang masukkan ke dalam syurga. Tapi dia juga bertasbih dan juga minta ampun. Jadi saya dan tuan-tuan, kita pakat kena buat belaka. Ya, astaghfirullahalazim, istighfar. Ya, sebab kita tak tahu, kadang-kadang dalam diam kita ada silapnya, dalam bercakap kita pun lagilah banyak silapnya. Kadang tenung orang pun jadi salah, kita tak sedar, orang ni terasa hati, apa tengok-tengok aku macam aku mencuri pula dah. Kita istighfar sebab kita tidak tahu bila kita akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Imam Syafi'i masukkan dalam teks ni, dia kata tempat yang kita nak berdoa, rumah. Tempat kita nak istighfar, banyak di rumah. Sebab di rumah lah tempat yang paling kita save masa, ya? Kita simpan masa kita dengan anak kita, kita bersama dengan isteri kita, semua banyak di rumah. Maka di rumah tu lah kita doa, kita nakkan kebahagiaan, ya? Dan kita kena jadikan setiap kehidupan kita itu adalah ibadah, ya? Sebab itu dalam rumah tak boleh buat maksiat, begitu juga masjid tak boleh buat maksiat. Dua tempat develop generate pahala. Ya? Baik. Maka yang ni lah doa. Doa ni cukup besar. Doa bukan sahaja lepas semayang, sedangkan doa nak berjunuk dengan isteri pun kena baca. Allahumma jannibni tu kena baca tu. Sunnah. Setan tak mari. Tu orang duk cakap dulu, bahasa orang dulu. Nakil ni anak tak bismillah ni, dia kata. Pasal orang dulu lah. Jangan kita kata gitu pula. Kenapa? Dia nak cerita doa tu pun penting. Ad-doa lil ibadatik. Doa ni ibadah. Tuan-tuan buat qiyamul lail semai-semai, Allah letih talarat. Talarat. Tetap doa. Termasuk dalam qiyam al-lail. Tapi janganlah celik-celik jaga. Allah, macam doa saja. Tidur balik. Ya, dapat pahala, tapi taklah sebanyak afdal orang yang solat dan berdoa.
Jadi doa ni memang kena berdoa sampai mati, lagi tak mati kena berdoa. Dan jangan sisihkan doa dalam semayang kita. Begitu juga hatta kita semayang sunat. Ni orang selalu silap, lepas semayang sunat tak baca doa. Baca doa walaupun sikit. Ambil doa overall pun senang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan di akhirat. Kan banyak tu. Dia pukul rata tu. Dia cakup semua dah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya betul? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan hindarkan kami daripada api neraka. Apa lagi? Kita mati tempatnya nak jauh pada api neraka. Bila jauh api neraka maksudnya masuk syurga. Itu je jawab dia. Maka itu doa dia. Apa paling teruk lah, tu paling busuk lah orang panggil. Tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka jangan lupa satu benda lagi. Doakan pada ibu bapa kita. Ya. Sebab apa? Sebabnya begini. Bila seseorang itu meninggal dunia, hari pertama bonus kepada dia, ramai orang berdoa kat dia. Sebab hot lagi ni, baru mati. Seminggu kematian. Daripada 10% dia akan turun 50% orang berdoa. Mungkin anak cucu masih doa lagi ni. Duk buat baca doa tu, baca tahlil ni, duk sedekah ke orang tua dia. Ada lagi. Pergi kepada setahun. Ada bunyi tak? Ada doa lagi? Ada. Dah tak banyak dah. Dah tinggal 10% je. 10 tahun. Belum tentu ada. 20 tahun. Tak tentu. 30 tahun. Pasti tiada. Jadi apa kita boleh buat? Sebab itulah kena generate pahala sebelum kita mati. Yang itulah ada wakaf. Yang itulah ada jariah. Yang kilangnya ada lagi atas muka bumi. Kita dah masuk ke dalam pahala kita seolah kita masih hidup. Para imam besar, Imam Syafi'i, kita duk baca kitab dia. Dia dapat pahala. Dia dah mati ratus tahun dulu. Imam-imam besar, dia ada dia punya kilang dia yang boleh generate pahala sampai hari ni duk masuk ke saham akhirat dia. Kita nak buat kitab, buku 55 kita buat. Banyak kita tinggal buku 55. Tahu kan buku 55 hutang. Tu je. Generasi ni kenal ni buku 55. Generasi yang tak kenal ni yang XY ni. Yang budak umur 30-an tak kenal dah. Ataupun 20-an sekarang. Buku 55 apa benda. Dia tak tahu. Tapi istilah kita buku 55 tahu dah. Kedai runcit dulu memang terkenal buku tu. Ada nama. Satu kampung kalau ada 100 orang, 100 buku lah ada. Kita tak ada. Kita bukan macam para imam tu. Dia ada benda. Jadi tuan-tuan, ada sedikit tanah, ada sedikit harta, maka buatlah sesuatu untuk diri sendiri. Yang kita dah padam ke bawah, dah duduk di bawah, kita nak harap doa orang paling kuat 10 tahun, dah lah tak sampai 10 tahun, tahun je lah paling kuat, ataupun sebulan je paling kuat. Lepas tu orang dah mula dah tak ingat kita. Tapi yang mahu doa tu dia dapat juga tu. Dapat, tapi tidaklah seperti khusus dia dapat. Daripada anak. Macam orang bagi makan kenduri dengan orang bagi kat kita seorang je. Nah engkau, lauk makan kenduri tu hantar kat kita, sepuyuk hantar. Dengan kita ambil dapat setinggal. Kan beza tu. Kan? Caranya begitulah. Sebab tu kita kena buat untuk diri kita. Yang memang solid, yang kita tak ada persen kongsi dengan orang. Kita dapat. Jadi nak kita dapat tu, kita kena bina generate pahala di atas muka bumi ni. Sebelum kita meninggal dunia. Ya. Buatlah benda-benda yang amal jariah yang berkekalan, yang sustain. Buatlah. Ya. Sebab tu kadang-kadang orang bagi dekat masjid. Orang bagi dekat sekolah. Orang bagi dekat mana lagi? Yang mana benda tu berkekalan, yang datang impact pahalanya kepada dia dan juga manfaat di atas orang yang hidup. Senang satu lagi. Kalau siapa yang mampu lagi lah. Tuan-tuan derma darah tu. Darah tu pergi kepada orang tu buat benda baik dah. Habis benda jahat tak dapat. Jahat tak dapat. Jahat jangan risau, tak pergi kat kita. Yang baik je dapat kat kita. Baik.
Dia kata cukuplah dengan kerugian apabila kita bawa benda unsur-unsur yang tidak hadirnya malaikat dalam rumah, mana keberkatan di dalam rumah kita itu terganggu. Kita nak tidak ada benda yang kita boleh rasakan kerana berkat ni macam mana? Berkat ni macam ni. Sikit cukup, kalau lebih boleh kongsi dengan orang. Gitu berkat ni. Ada sikit cukup. Gaji tak besar, berkat. Cukup, anak dia boleh belajar, anak dia boleh masuk universiti. Cukup je, gaji kecil je. Tak ada berhutang, baik je. Ada pun, dapat banyak, boleh kongsi dengan orang. Yang tu berkat. Senang je nak kata. Sebab berkat ni dia bukan boleh cerita masing-masing, dia boleh rasa. Pakai tu cukup dan tak ada masalah. Ya? Dia kadang-kadang bila mari haru biru, mula jatuh basikal, jatuh motor, patah kaki, elok patah kaki, kereta pula kena langgar. Lepas kereta kena langgar, atap kena tiup angin. Ada mari bertimpa-timpa. Hati-hati macam tu. Baik. Termasuk pada bab yang baru. Bab kafarah. Pengertian kafarah. Dia habis. Hari tu bab perhiasan. Tutup bab tu. Ya, sedar tak sedar ni kitab yang kelima. Fiqh Haji kita mengaji sejak dulu. Ni dah masuk jilid yang ketiga. Jilid 1 habis dah. Jilid 1 tu yang paling tebal. Kita mengaji fiqh tentang bab salah. Habis dah pun. Ya. Ni dah masuk jilid ketiga. Nanti masuk jilid keempat. Ni pun dah nak habis dah ni. Sebelum Ramadan habis kot. Baik. Bab kafarah diambil perkataan al-kafru. Ya, al-kafru dari segi bahasa maksudnya tu tutup. Kafru. Ya, contoh kata kafir. Dia tutup daripada Islam. Ya, iaitu menutup dosa sebagai keringanan daripada Allah. Allah nak bagi dia kafar, bagi dia tutup dosa dia supaya terampun lah. Maknanya, tu kaedah dia. Sementara dari segi istilah ialah perbuatan yang boleh menghapuskan dosa, sama ada merdekakan hamba, kaedah dia, bersedekah, puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ni 3 elemen ini dalam proses kafarah. Ya. Dalil pensyariatan dia, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke 89, fakafaratuhu it'amun asyaratin masakin. Maka bayarlah dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Dia ada beberapa kisah yang Nabi tanya bila dia ada buat dosa yang berkaitan dengan kafarah. Nabi kata bebaskan hamba. Bini dia kata nak bebas hamba apa? Dia ni miskin. Apa? Mana ada hamba? Dia pun dah macam hamba. Nabi kata tak boleh. Kalau gitu bagi makan. Ya. Bagi makan 60 orang. Tak mampu. Bagi makan 10. 10 pun tak mampu. Bukan 10. Dia nak makan pun tak ada. Ya. Punya teruk. Nabi suruh dia berpuasa. Maka ayat tersebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 tadi, dia kata tentang kafarah, iaitu kafarah sumpah yamin. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Maka sekiranya kamu dikepung, maksudnya dihalang daripada menyempurnakan ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahlul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Tu antara orang yang kena kafarah, kena haji bila dia tak dapat nak menunaikan syarat rukun, syarat wajib dengan rukun, maka dia kena bayar dam lah. Ya. Ayat ini menjelaskan kafarah bagi orang terhalang. Namun begitu, ada benda yang dekat haji ni, dia syarat wajib haji ni, bayar dam pun tak boleh. Apa dia? Arafah. Arafah ni jangan buat main. Ya, Nabi sebut tentang Arafah ni banyak kali. Arafah ni tak guna, kau bayar dam pun tak sah. Bukan, kalau tak buat tak jadi, kerana haji ni ibu dia ialah Arafah. Sebab tu tuan-tuan, musim haji kalau orang sakit, orang tu demam ke, orang tu koma ke, kereta ambulans tu dia masuk je kawasan Arafah. Kau duduk je dalam van tu, dia tak keluar pun. Nak juga berada di Arafah tu. Arafah tu atas utama. Tak pergi Arafah, bukan kata haji,
Tak boleh lah, tak kira lah haji. Saja naik kapal terbang je lah. Ataupun saja tengok Mekah. Jadi gitu. Ya, jangan silap bab tu. Ini menjelaskan kafarah orang terhalang daripada mengerjakan haji. Yang tadi, yang berkaitan dengan dam. Wa man qatala mu'minan qata'an. Maksudnya siapa yang membunuh orang mukmin dengan tak sengaja. Satu ketika bila Nabi SAW nak pergi buat haji bersama seorang dengan orang-orang yang Islam yang lain, tiba-tiba unta yang dinaiki oleh orang yang nak buat haji tu tengah beihram tu, unta dia terpijak orang. Patah tengkuk, mati Pak Long tu. Dia bukan sengaja nak bunuh. Terpijak. Macam orang insiden lah kadang. Dia bawa biasa je. Tapi nak jadi cerita, orang depan tu tergelincir, dia terlanggar. Ataupun dia terlanggar, tak nampak dan sebagainya. Bukan saja-saja nak langgar. Tanpa niat lah ni. Jadi, Nabi kata yang bunuh tak sengaja ni, wajiblah dia membayar kafarah dengan merdekakan seorang hamba yang beriman. Orang yang bawa unta tu apa? Kena bukannya unta tu boleh. Dah, unta tu tak tahu apa. Atau unta lah. Kena tu bayar fidyah. Orang sakit tu kampungan lah. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Kafarah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. أشهد أن La
اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقام محمود الذي وعده. Okey, baik, yang menyebut berkaitan dengan kafarah bagi orang yang sakit. Kita kata ada pun kafarah, kita kena gini, memahami antara yang kena begitu, musibah-musibah yang dikenakan, kita balik-balik pada sirah, antaranya para nabi yang paling banyak diuji. Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah uji kepada dia kena penyakit kulit. Yang sebelum itu dia seorang yang diingati, kalau tuan-tuan baca dalam surah, ada dalam cerita dalam Quran berkaitan dengan Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah beri anugerah kepada dia, dia ni disukai oleh orang ramai. Ya, orang yang banyak harta, kaya dan sebagainya. Tapi bila dia kena penyakit, sehinggalah penyakit menyebabkan penyakit dia tadi, dia hilang, orang tak nak duduk dengan dia, hilang kawan-kawan, hilang apa orang yang di sekeliling dia, harta dia yang banyak hilang, habis. Ya, sehingga kan isteri dia tak sanggup jaga dia, sampai upah orang lain. Dalam Quran cerita tu, Allah uji dia. Dan sememangnya banyak hadis yang berkaitan dengan apabila kita dikenakan sakit, maka di situlah Allah beri keampunan kepada kita. Dengan sabarnya kita gitu dapat pahala. Memang ada benda tu. Memang ada hadis yang menyebut tentang bila kita terima satu kesakitan, bukan suruh biar, tapi selama mana kita sabar dengan sakit itu, kita dapat pahala. Ada pun orang yang lama sakit, lama terlantar, dia sebenarnya dapat pahala yang cukup banyak. Allah Ta'ala bagi di atas sabarnya dia berpenyakit. Sebab itu bila kita kena sakit, kita kena redha. Redha itulah yang Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tentang kafarah, maksudnya dengan adanya Allah berikan ujian kepada kita, itulah antara bentuk Allah berikan reward, pahala kepada kita yang bekalnya di hari akhirat kelak. Memang ada benda tu, ada disebut. Sebab tu kita kena sabar dan beriman dengan perintah Allah, tetapi pada masa yang sama bukan tak pergi berubat. Biarlah aku redha, bukan begitu. Pergilah berubat, tapi penyakit yang Allah berikan kepada kita tu memang diganjarkan dengan pahala. Itu memang ada. Macam orang apa tu, macam tak sadar diri dia sampai sebulan yang ditidurkan tu, ada semayang. Orang yang ditidurkan disebut oleh Nabi SAW tarfa'ul qalam ila salasah, terangkat mata pena dengan 3 keadaan. Daripada elok jadi gila, orang gila. Daripada jaga, elok jaga, dia lena. Ya? Yang biasa lah, tidur biasa. Tengah tidur tak sedar. Tidur. Rupanya masa tengah tidur tu dia buat gitu, tertumbuk bini dia, mati bini dia. Dia tak jatuh dosa, tapi jangan saja. Kok boleh dapat satu lagi kan. Jangan dia buat gitu. Ni cerita dalam keadaan tak sedar. Ataupun dia tak semayang, tapi kena semayang jugalah lepas tu, jangan okey fine. Bukan gitu. Lepas tu bagi orang yang sakit pula, sepanjang mana dia sakit tadi, dia tidak dikira berdosa orang yang meninggalkan solat, orang yang ditidurkan tu. Sebab Nabi sebut dah, tarfa'ul qalam, terangkat mata pena, mana tidak dihitung orang tu sebagai bersalah tak solat, kerana dia tu tidak dikira sebagai mukallaf untuk solat. Sebab orang yang mukallaf ni ialah sejahtera akal. Jangan di satu hospital kena denggi. Duk denggi, dia bukan terpejam. Kalau dia tak collect, maksudnya tak pensan, tak ditidurkan, sakit lemah, kena semayang, tetap kena semayang. Tak apalah sembuh nanti keluar hospital baru semayang. Jangan buat begitu. Semayangkan dia. Ya, selagi dia ada akal, sedar, itu adalah syarat sah salat. Kena semayang. Peringatkan dia, jangan nak tunggu keluar hospital baru nak qada dan sebagainya. Ya, pendapat mazhab Imam Syafi'i, dia kata memang kena qada semula. Buat yang termampu. Tapi kalau duduk saja semayang, dia tak mampu berdiri, duduklah. Ya, namun begitu bagi orang yang sakit, dia boleh jamak tapi tak boleh qasar.
tolonglah. Yang sihatlah tolong ambil kat dia. Mudahan kita tak ada dinding. Dia begini. Apa Kita jangan create masalah. Kita kena belajar bila kita tengok orang sakit, kita yang wudukkan dia. Kita janganlah suruh dia. Sebab tu yang jaga orang sakit ni kena ada ilmu. Tak boleh wudukkan dia. Botol spray kan ada. Pekahnya ialah jangan cukup telap. Telap saja tak boleh. Dia kena sekurang-kurangnya ada pengaliran. Mazhab Syafi'i kata kena ada. Saya cerita dah Syafi'i lah. Nak cerita mazhab lain boleh, takut keliru. Mazhab Syafi'i yang kita pakai. Dia kata sekurang-kurangnya air tu bergerak. Jangan terlekat. Sikit-sikit tak boleh. Bagi sembuh spray. Doktor kata dia ni tak boleh kena air. Tayamum lah dia. Tayamum. Tayamum ada dua kaedah. Tayamum yang masyhur macam ni. Ni. Tu semua orang tahu. Muka sekali. Bukan sampai 3 kali. Sekali muka, sekali tangan. Habis. Tu satu kaedah. Kaedah kedua. Hak kedua ni jarang orang jumpa. Ada disebut. Ya. Muka. Sebab perbahasan dia tangan. ini lengan ni? Mazhab Syafi'i dia kata tangan dari sini sampai sini. Sebab tu dia kena gitu. Pendapat mazhab lain ni tangan. Pergelangan dah. Pakai tangan. Yad. Wamsahu ru'usakum. Yad, tangan. Tangan ni mana? Sebab tu kalau tuan-tuan terperasan kalau pergi Mekah ada puak-puak yang tak boleh kena air dia buat gitu. Janganlah melatah kata salah. Ada pandangan di sisi selain pada mazhab Syafi'i yang berbuat demikian. Namun Imam Syafi'i begini. Ya. Kadang saya risau nak cerita hak begini. Orang kata ajaran sesat ni. Tak, dia bukan mazhab Syafi'i. Tu je senang nak beritahu. Kita masyhur, buatlah yang masyhur. Tak boleh ustaz, dia ni ada luka kat sini. Mazhab Syafi'i kaedah dia apa? Syaratkan saja. Ya, faham. Tak rasa sekadar saja. Sekadar. Boleh ambil wuduk, alirkan air sekadar kena, sekadar mampu. Dia kalau orang nak solat dia akan usaha tu. Yang tak nak solat dia buat pantang lasan sikit je. Oh, tak boleh semut gigit semalam. Oh, tak boleh semayang. Laju tak boleh semayang, makan 3 pinggan. Kan? Jadi orang yang nak semayang dia akan kreatif, akan cari macam mana nak semayang. Sehinggalah perkataan fatayammamu sa'idan, kata sa'id tu. Sa'id tu debu. Debu tu sehinggalah keadaan tanya orang dalam penjara, orang dekat hospital yang masa Covid dulu nak keluar tak boleh. Sa'id ni bukanlah semestinya nampak debu. Debu yang sa'id. Sa'id ni ada je. Tapi tak nampak. Boleh. Janganlah pergi kat dashboard kereta bawah tu, apa yang dekat kaki tu lah. Jangan. Hak tu bukan debu tu, tai kucing pun ada. Kat dashboard tu pun boleh. Ya. Ini nak cerita, nak elak daripada kata tak boleh semayang. Kaedah tu ada semuanya. Sebab tu orang yang nak semayang dia akan cari apa kaedah yang boleh nak semayang. Dia akan cuba semayang dalam kereta, dalam lori, atas pokok, atas kapal terbang. Yang tak semayang ni dah duduk dalam masjid pun dia tak semayang. Jangan terkejut lah. Mari saja boleh duduk dalam masjid tak semayang. Pernah jumpa tak? Ada. Hak tu bahaya. Jadi kaedah nak semayang tu Allah Ta'ala bagi dengan rukhsahnya terlalu besar. Sehingga manusia tidak ada lagi alasan kata aku tak semayang. Tak ada. Melainkan memang malas semayang, tak nak semayang. Ya. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau kita faham hak tu, siapa yang tinggal solat dengan sengaja, dia kafir dengan nyata. Tak ada ustaz, dia ni apa? Sekarang anak-anak aku kan bayar fidyah, dia kata. Pergi ke pejabat agama, ditaksirkan mana cara pun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tu dah puasa. Ada beberapa benda yang perbincangan fiqh tu panjanglah, nanti kita cerita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina, Allahumma zakirna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
walhamdulillahirabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah fa min Allah wa man asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.